Pastinya dalam suasana Malaysia memilih, kita nak bercakap lanjut berhubung dengan berita yang baru kami terima tadi adalah berkaitan dengan kenyataan kenapa PAS menangguhkan kerjasama dengan Barisan Nasional dan juga UMNO. Kita nak bersama dengan penganalisis politik Dr. Ahmad Saharudin Sani Ahmad Sabri menerusi talian telefon ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ihsan? Baik, Alhamdulillah. Doktor, pertama sekali, kita tahu banyak episod cerita dan juga drama bila bercakap berkaitan dengan penyatuan dan sebagainya yang melibatkan PAS, Bersatu dan juga UMNO sebelum ini. Tetapi selepas PAS membuat kenyataan bahawa meneruskan kerjasama bersama dengan Perikatan Nasional, tidak bersama dengan BN ataupun UMNO, hari ini pula keluar kenyataan berkaitan dengan kekeruhan yang berlaku di dalam UMNO menjadi punca kenapa PAS tidak ada kerjasama dalam PRU ke-15. Bagaimana doktor melihat kepada perjalanan dan juga percaturan ini yang mungkin banyak episod-episodnya yang kita dengar sebelum ini, doktor? Ihsan, politik ini satu seni. Ini yang dipanggil seni politik dalam politik. Kalaulah katakan PAS tidak nak bekerjasama dengan Barisan Nasional, saya rasa daripada hari pertama pembentukan kerajaan pada tahun 2020 itu, mereka sudah lagi tidak bekerjasama dengan Barisan Nasional. Tetapi mungkin melihat kepada suasana politik yang lebih akan memihak jika mereka tidak bersama dengan Barisan Nasional menyebabkan kenyataan ini keluar. Tetapi bagi saya melihat ini adalah sesuatu yang bagi saya sesuatu yang agak unik dalam PAS. Kerana kenyataan ini keluar ketika sudah selesai pembubaran parlimen. Kenapa kenyataan ini tidak keluar ketika dalam parlimen sedang bersidang lagi? Maka menunjukkan bahawasanya seni politik dalam politik PAS ini menunjukkan bahawasanya kalaulah mereka tidak bekerjasama dengan Barisan Nasional ketika menghadapi pilihan raya yang ke-15 ini, persoalan yang timbul ialah jika Barisan Nasional menang dalam PRU 15 dan perlukan kepada kawan-kawan untuk membentuk kerajaan gabungan, adakah PAS akan menolak dan mengatakan sudah jernih? Itu yang menjadi persoalan sekarang. Saya tidak heran kalau dia mengatakan kekeruhan itu ketika ini. Tetapi saya akan lebih hairan jika mereka mengatakan kekeruhan itu selepas keputusan pilihan raya yang ke-15. Ini bermakna, doktor, seperti yang dinyatakan sebelum ini dalam kenyataan PAS, adanya penyatuan ummah yang melibatkan ketiga-tiga parti di antara Bersatu, PAS dan juga UMNO. Ini membawa maksud dia tidak boleh diguna pakai pun. Adakah seperti itu? Penyatuan ummah kalau ikut pada kenyataan yang dikeluarkan semalam, dia kata mereka masih ingin memperjuangkan walaupun kerjasama dengan Perikatan Nasional ketika menghadapi PRU 15. Betul, Ihsan? Jadi kalau maksudnya begini, saya teringat akan kata-kata Sun Tzu dalam apa Art of the War. Kita kata kita kena nampak lemah ketika kita kuat dan kita kena anggap orang nampak kita kuat ketika kita lemah. Saya rasa seni politik ini juga yang telah dicuba diterapkan oleh PAS. Ketika dahulu, ketika belum lagi ada kerajaan yang campuran di antara Perikatan Nasional yang berada sekarang ini, mereka sebenarnya ingin nampak kuat ketika lemah. Ketika itulah muafakat nasional timbul. Betul tak, Ihsan? Betul. Jadi ketika ini mereka sebenarnya dianggap kuat tetapi tak nak tunjuk kuat. So dia nak tunjuk dia lemah supaya itu adalah strategi bahawasanya pengundi-pengundi akan memihak kepada mereka. Jadi strategi politik yang begini bagi saya cukup menarik dan kadang-kadang ramai orang tidak boleh nak cakna tentang permainan politik yang sebegini. So bagi saya cukup baik kalau mereka memikirkan bahawasanya inilah strategi yang terbaik bila menunjukkan bahawasanya penyatuan yang mereka nyatakan dengan Perikatan Nasional itu boleh membawa keuntungan gambar politik mereka untuk membolehkan mereka berada dalam satu bentuk kerajaan yang baru. Mungkin ini juga yang cuba dinyatakan kepada masyarakat bahawasanya PAS amat menentang rasuah. PAS tidak akan sekutu dengan rasuah. Maka ketika inilah
para pengundi, marilah bersama-sama dengan PAS kerana PAS memperjuangkan satu transparansi, integriti yang baik dalam masa hadapan negara. Jadi ini adalah, saya ulang balik, ini adalah seni politik dalam politik. Saya tertarik apabila doktor menyatakan berkaitan dengan seni dan sebagainya. Bila kita bercakap berkaitan dengan seni ini, ia halus dan kadang-kadang ia sukar untuk ditafsirkan dan sebagainya. Tetapi perkara itu jelas. Kalau kita nak cakap berkaitan dengan apa yang doktor cakap tadi, kalau dah keruh tu, mungkin kita dah nampak dari jauh pun kita dah nampak kekeruhan itu. Tak perlu nak datang depan, nak tengok dan sebagainya. Tetapi adakah PAS akan menunggu kejernihan itu pula untuk bersama-sama dengan UMNO selepas ini? Dia beginilah, air yang keruh tidak semestinya tidak boleh dijernihkan. Kalau di Muara keruh, di Kuala tidak semestinya keruh. Jadi saya rasa permainan itulah dia. Maksud keruh di sini bukan dia memutuskan hubungan, dia cuma mengatakan air itu keruh, mungkin tidak sesuai lagi untuk diminum. Tetapi apabila berlaku penapisan, dia sudah menjadi air yang suci murni kembali dan boleh juga untuk kita teguk minum air tersebut. Saya rasa kalau kita cuba faham suasana itu, maksudnya keruh itu adalah ketika ini. Tetapi bila berlaku sifat dinamik air itu yang berubah, boleh bergerak, boleh bertukar sifatnya, mungkin akan datang yang dimaksudkan keruh itu boleh menjadi jernih. Ya. Tapi doktor, adakah doktor melihat kepada kenyataan-kenyataan yang mungkin dikeluarkan PAS sebelum-sebelum ini sehingga ke hari ini menampakkan sesuatu ketidaktetapan pendirian dalam parti berkenaan? Saya rasa apa yang mereka laksanakan itu lebih kepada strategi. Kerana ketika ini kalau kita langkah dengan strategi yang salah, suasana tidak memihak kepada mereka. Jadi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka itu lebih berbentuk kepada bagaimana untuk melobi undi kembali kepada mereka. Kalau kita tengok data-data yang ada sekarang pun, tak mungkin untuk PAS berdiri dengan sendiri. Dengan itu dia memerlukan kepada sahabat-sahabat yang tertentu yang boleh untuk mendokong sama-sama dengan mereka untuk mencapai aspirasi untuk membentuk kerajaan. Jadi pada masa ini, jadi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu bagi saya adalah lebih kepada kenyataan-kenyataan politik yang boleh menyebabkan orang ramai untuk kembali bertaut kepada mereka. Kerana ingat, ketika ini pengundi di atas pagar sudah melebihi daripada 60%. Jadi bagaimana untuk meyakinkan mereka yang berada di atas pagar ini untuk bersama dengan mereka? Apatah lagi pengundi-pengundi muda yang sedia ada yang agak besar angkanya. Jadi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS bagi saya adalah lebih daripada kenyataan-kenyataan strategi politik untuk pengundi kembali kepada mereka. Doktor, mungkin secara ringkas, bila doktor bercakap berkaitan dengan strategi ini kadang-kadang ia mendatangkan sesuatu hasil yang baik, tetapi kadang-kadang ia akan mengundang sesuatu yang lebih teruk dalam sesuatu parti itu. Betul, saya setuju. Pada masa yang sama juga, kalau kita lihat dalam strategi yang dilakukan oleh UMNO untuk mengadakan pilihan raya ketika ini pun juga sebagai satu strategi politik berdasarkan data-data yang ada. Ketika ini saya percaya parti-parti politik agak cakna tentang data-data sains. Daripada data-data sains inilah mereka analisis dan menterjemahkan kepada satu bentuk maksud yang boleh membawa kepada perancangan yang mereka perlukan. Jadi saya tidak fikir PAS juga tidak menggunakan data-data saintifik. Data-data saintifik yang mungkin PAS ada ketika ini menunjukkan bahawasanya jika mereka bekerjasama dengan Barisan Nasional, impaknya adalah lebih negatif ketika ini. Tetapi kalau mereka bekerjasama dengan Bersatu misalnya, impaknya mungkin lebih positif. Data-data inilah yang mereka gunakan dan diterjemahkan dalam kenyataan-kenyataan politik yang sedia ada oleh PAS. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri. Satu perkara yang seni juga untuk kita berdiskusi dan juga berbincang. Mungkin ada lagi isu-isu lain yang akan timbul pula selepas ini. Itulah yang dinamakan sebagai seni politik dalam Malaysia memilih PRU yang ke-15. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.